Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi bersama dengan Cikgu Ismi Kamal Syam bin Ismail dalam pedagogi kampur untuk slot yang kedua. Jadi kita masih lagi di bawah tajuk yang sama iaitu daya dan gerakan. Jadi adik-adik di luar sana dah makan ke belum? Jadi kalau belum makan, kenalah makan supaya bertenaga. Untuk bersama cikgu pada hari ini, seperti biasa cikgu akan ulang 3 perkataan iaitu stay focused, never give up and push your limit. Okey, so anda kata anda telah mengetahui dan memahami 3 ayat tersebut, maka mari kita start. Okey, untuk yang berikutnya, kalau yang lepas kita telah mengenali tentang gerakan linear. Linear adalah satu garisan yang lurus. Okey, dan pada kali ini kita akan melihat graf gerakan linear. Kali ini kita nak melihat graf pula. Okey, bagaimana dengan graf? Rupa-rupanya pergerakan kita, bagaimana kita bergerak dalam satu jangka masa dapat ditunjukkan, dapat dibuktikan dengan graf. Jadi pada graf tersebut ada memberi sesuatu fakta ataupun input yang anda boleh guna pakai untuk anda analisis sendiri. Okey, jadi mari kita lihat graf yang pertama ini iaitu graf sesaran. Okey, masih ingat lagi? Sesaran bukan sasaran, tetapi sesaran ialah pergerakan. Pergerakan yang bagaimana? Pergerakan yang terpantas. Senang kata, pergerakan jalan pintas. Okey. So bila kita melihat tajuk begini, graf sesaran dash masa bermaksud graf sesaran melawan masa. Jadi kita ikut je hukum alam kan. Jadi ayat pertama sesaran, maka graf kita tahu graf y, paksi y dan paksi x. Jadi paksi y kita mulakan sebab sesaran yang pertama. Jadi sesaran di sini di paksi y. Kemudian melawan masa, jadi paksi x adalah masa. Okey, jadi kalau kita lihat di sini ada garisan merah kan. Jadi garisan merah ini adalah merupakan bagaimana kita bergerak, sejauh mana kita bergerak, dalam jangka masa mana kita bergerak. Okey, kalau kita lihat di sini daripada titik kosong di sini, nampaknya graf ini menaik, betul kan? Okey, jadi apakah definisi untuk graf ini? Jadi ini adalah pergerakan OA. Okey, mari kita lihat tafsir graf tersebut. Okey, jadi yang pertama, OA. Kalau daripada graf ini kita dapati, ini ialah sesaran. Jadi O sampai ke A, kalau kita lihat di sebelah kiri sini, 4 kan. Jadi 4 ni ialah meter. Jadi 4 meter itu apa? 4 meter itu menunjukkan kita telah bergerak sejauh 4 meter. Mudah je kan? Okey, kemudian nampaknya cerun, dia tidak menegak. Cerun itu pula cerun ke kanan. Sengit ke kanan. So bagaimana? Apa definisinya? So kecerunan adalah positif. Jadi ingat, kalau kata graf itu cerun ke kanan, dia menunjukkan kecerunan adalah positif dan seragam. Seragam ni bagaimana kita tafsirkan? Apabila kita mendapati graf ni bergerak lurus. Jadi kalau kata graf tu bengkang-bengkok di sini, itu namanya tidak seragam. Tapi kali ini dia lurus. Okey, itu definisi yang pertama untuk O ke A. Okey, selepas itu kita dapati bahawa daripada A kita bergerak lagi. Bergerak dalam satu jangka masa. Di bawah ni ialah masa. Okey, jadi kalau graf yang pertama tadi untuk O ke A sebenarnya kita telah bergerak 4 meter dalam jangka masa 2 saat. Betul kan? Kita dapati di sini masa unitnya ialah saat. Jadi dia bergerak selama 2 saat untuk sampai ke A. Okey, kemudian daripada A dia terus bergerak tidak cerun tetapi mendatar. Hingga ke B pula, titik B. So bagaimana? Apa definisi dia? Okey, so AB rupa-rupanya kita tak bergerak. Betul kan? Kita berada dalam keadaan yang rehat. Kenapa kita kata tidak bergerak? Dalam keadaan setelah sampai di meter yang keempat, nampak kan? Kita tidak bergerak ke atas. Maksudnya kita tidak bergerak. Maksudnya kita statik, pegun. Dan berapa lama kita pegun ataupun kita berhenti? Ini masa dia. Masanya pada hingga ke ke saat yang ketujuh, dan kecerunan adalah sifar. Maksudnya kita tidak bergerak. Oleh itu hal lajunya adalah sifar. Dan BC pula bagaimana selepas itu kan? Dah berehat, mungkinlah naik tangga tu penat. Kemudian kita berehat dan selepas itu kita bergerak semula. Pergerakan ni berapa jauh pula? Sama seperti yang OA tadi. Daripada B untuk sampai ke C, maksudnya sampai ke titik kosong, kita mengambil masa 1 saat. Minit
perbezaan antara minit 8 dan 7. Jadi kecerunannya bagaimana pula? Okey, kalau tadi ke kanan, so sekarang ni kecurunan yang ke kiri. Jadi bila kecurunan ke kiri, itu menunjukkan kecerunannya adalah negatif dan seragam. Tetap juga seragam sebab kita dapati graf ini bergerak lurus menuruni ini ya. Oleh itu hal lajunya adalah seragam. Okey, ini adalah graf sesaran melawan masa. Okey, bagaimana pula satu lagi graf, iaitu graf hal laju melawan masa. Okey, hampir sama juga. Di part C, Y adalah hal laju. Okey, jadi kalau kita lihat graf di sini, kita dapati mulanya cerun, kemudian mendatar, kemudian cerun ke kanan, maknanya positif ya. Kemudian dia menuruni, ini ialah kecerunan negatif. So apa definisi dia? Okey, jadi untuk graf had laju melawan masa, jadi keluasan di bawah graf ini luas Jadi maknanya ini luas segitiga, ini luas segi empat, ini luas trapezium iaitu segi empat tepat bercantum dengan segitiga, dan ini adalah luas segitiga. Kalau dicampur semua luas itu adalah pergerakan ataupun jumlah sesaran. Seperti dinyatakan di sini. Sesaran iaitu jarak ialah luas di bawah graf had laju melawan masa. Tolong ingat yang ini. Jadi maknanya kalau anda mencari luas ini, maknanya anda telah mendapat berapakah jarak yang telah dilalui. Okey, so berdasarkan graf had laju pada masa 10 saat. Okey, mana 10 saat? Okey, ini 10 saat Okey, so had lajunya ialah berapa? 10 saat, kita naik ke atas ni sampai ujung, kita bergerak ke kiri. Ni dia, 15 saat 15 saat meter 15 meter per saat. Minta maaf cikgu. Okey, seterusnya sesaran dari 10 saat ke 20 saat. Okey, daripada 10 di sini bergerak hingga ke 20 saat. Maknanya ruangan kotak ini segi empat tepat ini. Jadi kita akan membuat pengiraan. Okey, 20 tolak 10 maknanya kita ingin mencari keluasan ini bahagian ini sahaja. Jadi 20 tolak 10 didarab dengan 15 15 meter per saat. Maka kita akan dapatlah jumlah sesaran ataupun jaraknya ialah 150 meter. Ingat sesaran ialah meter, bukannya meter per saat. Meter per saat ialah had laju. Okey, seterusnya bagaimana pula? Sesaran dari 30 saat hingga 50. Okey, daripada 30 hingga 50. Ini bahagian ni. Bahagian yang hujung ni kan. Okey, jadi di sini kita akan membuat pengiraan 1/2. Sebab apa 1/2? Sebab ini adalah segitiga. Jadi dalam sains dia bergabung juga dengan matematik. Jadi kalau kata anda tidak berkebolehan dalam matematik untuk 4 operasi campur tolak bagi darab, maka agak sukarlah untuk anda kuasai ini. Jadi pastikan anda menguasai pengiraan Okey, jadi untuk mencari luas segitiga, formulanya ialah separuh 1/2 darab dengan 50 tolak 30. Kenapa 50 tolak 30? Sebab nak mencari panjang ini sahaja. 50 tolak 30, makna yang ini sahaja. Kemudian didarab dengan tinggi. Tingginya berapa? Tingginya ialah 25. Jadi maka kita dapatlah sesaran bagi segitiga ini ialah 250 meter. Okey. Mari kita lihat contoh-contoh soalan lain Okey, kaji. Okey, bendalih yang bergerak dengan hal laju tinggi akan menghasilkan tekanan yang lebih rendah. Okey, ini fakta Okey, nyatakan prinsip di atas. Okey, prinsip ini ialah prinsip yang mana Prinsip Pascal, prinsip hidrolik, prinsip tekanan dan prinsip Bernoulli. Okey, so jawapannya ialah prinsip Bernoulli iaitu bendalih yang bergerak dengan had laju tinggi dia akan menghasilkan perbezaan tekanan. Okey, seterusnya, kenapa Bernoulli? Okey, kerana prinsip Bernoulli menyatakan bahawa bendalih yang bergerak dengan had laju yang tinggi akan menghasilkan tekanan yang lebih rendah Okey, mari kita lihat lagi. Itu selingan soalan Okey, rajah 6 menunjukkan satu graf had laju melawan masa pula bagi sebuah motosikal Okey, nampaknya graf dia ada pergerakan menaik, mendatar, menurun, kemudian mendatar kan. Kalau kita lihat tadi, definisi mendatar tu ada maksud dia kan, dan seterusnya menurun kan. Okey, soalannya bagaimana? Berapakah masa yang diambil oleh motosikal itu untuk sampai ke D? Okey, bermaksud daripada kosong pergi ke A, pergi ke B, pergi ke C dan juga pergi ke D. Okey, maknanya sampai di sini.
Okey, jadi kita lihat pergerakan laju dia sampai di sini dan masanya dia sampai di sini saja. Okey, jadi masanya okey, dia sampai D dan masanya pada paksi X ialah 7 Okey, jadi maknanya dibaca secara terus daripada graf tak payah kira yang mana yang teruk-teruk tak payah. Okey, seterusnya kita lihat kirakan sesaran. Okey, kali ini nak mengira sesaran iaitu jarak yang dilalui oleh motosikal tersebut dari masa 5 saat hingga 9 saat. Okey, yang mana? 5 saat, okey di sini sehingga 9 saat. Okey, maknanya CDE lah. Okey, jadi kalau kita nampak bentuk ini ialah gabungan segi 4 tepat dan juga segi 3. So, gabungan ini ialah bentuk trapezium. Kena ingatlah. Okey, apa formula trapezium? Formula trapezium ialah separuh 1/2 didarab dengan beza panjang ini, panjang masa ini ditambah dengan ini CD dan didarab dengan tinggi. Okey, maknanya luas ini. Okey, dan yang ini. Ini ialah bentuk trapezium. Okey, jadi formulanya bagaimana? Formulanya ialah 1/2 didarab dengan 4. 4 ni mana? 4 ni ialah panjang ini. Panjang yang terpanjang ini Maksudnya 9 dengan 5 ni, beza ni. So 1, 2, 3, 4 dan yang ini CD iaitu 2 7 tolak 5 so dia 2. Didarab dengan 15. 15 ialah tinggi ni. Tinggi keseluruhan trapezium ni. Maka kita dapatlah 30 meter Okey, seterusnya kirakan pecutan motosikal pada kedudukan OA dan DE. Okey, OA kita tahu bahawa graf had laju melawan masa kecerunan menunjukkan definisinya ialah had laju. Pecutan Okey, jadi di sini kita lihat apakah formula dia, apakah perbezaannya Okey, bagi pecutan OA yang mendengar ni, okey, pecutannya adalah positif kan. Jadi kita akan membuat pengiraan had laju akhir iaitu 20 ni ditolak dengan kosong. Kosong ini di bawah, maksudnya sebelum dia bertolak. Dibahagi dengan masa bagi kedua-dua kedudukan tersebut iaitu 2 tolak kosong, maka dapatlah 10 meter per saat. Itu bagi OA pecutan OA. Bagaimana dengan pecutan DE pula? Okey, DE pun sama juga. Pecutan awalnya berapa? Pecutan awalnya awalnya ialah di mana ni? Di kosong kan? Okey. Di 15, minta maaf cikgu. Di 15 Jadi dia akan terus pecutan akhirnya ialah kosong. Jadi kosong tolak 15 dibahagi dengan 9 tolak 7 iaitu perbezaan ini, maka kita akan dapat negatif 7/5. So apa maksud negatif? Negatif bagi pecutan ni maksudnya pecutannya semakin menurun Okey, seterusnya sebuah kereta hendak berhenti di lampu isyarat Jadi apabila lampu isyarat bertukar hijau, kereta itu mula bergerak dengan had laju yang semakin bertambah. Jadi anda dikendaki melakarkan graf had laju melawan masa. So ingat, bila had laju sudah pasti paksi Y-nya adalah had laju dan melawan masa paksi X-nya ialah melawan masa. Jadi bentuk grafnya bagaimana? Bentuk grafnya beginilah Kenapa dia melengkung melengkung dan menaik? Sebab dia kata sebuah kereta yang sedang berhenti, maksudnya dalam keadaan statik, maknanya pecutan zero. Kemudian apabila lampu isyarat bertukar hijau, dia mula bergerak. Jadi kelajuannya makin lama makin bertambah dan makin bertambah. Jadi bila kita melakarkan graf, kita dapati pecutan had laju melawan masanya adalah ditunjukkan dalam graf yang melengkung melengkung ke kanan maksudnya pecutan yang positif, maksudnya semakin laju. Okey, jadi itulah sahaja perkongsian cikgu pada kali ini untuk tajuk yang kedua tadi, iaitu berkenaan dengan graf gerakan linear. Sekian, terima kasih.